Hai guys, Assalamualaikum. Video kali ni saya nak kongsikan mengenai Google. So ini saya nak tunjukkan cara untuk create assignment quiz dekat Google Classroom. So ini saya menggunakan akaun basic lah. Saya akan tunjukkan cara yang step by step supaya mudah difahami. Okay, so first kali kena sign in. Tekan sign in ni. So mungkin kalau cikgu mungkin berbeza sedikit lah. Mungkin kena sign in dekat portal digital learning ke apa ke, saya tak tahu. Tapi kena sign in dululah Gmail. Okay, Gmail sign in ID lah. ID sendiri ataupun ID kementerian yang dah bagi tu ikutlah. Saya pun tak pasti. Tapi yang saya nak tunjukkan ni basic lah cara untuk create quiz dekat Google lah, menggunakan Google Form dan melalui Google Classroom. Okay, so first sign in dah. Okay, sign in. Okay, ni saya dah sign in dan memasukkan password. Lepas tu tekan next. Okay, so ini je saya buka terus dekat Google. Okay, saya buka terus dekat Google. And then next, nampak tak ada kotak-kotak ni? So ini Google Apps. Okay, so tekan yang Google Apps ni. Dan ni yang senang nak carilah. Untuk saya yang menggunakan akaun basic. Dan kemudian cari ada Google Classroom dekat sini. So saya akan tekan Google Classroom. Okay, so dekat sini saya ada 3 kelas. Ini sebagai contoh lah. So saya akan ambil kelas tutor. Okay, so saya nak buat quiz. Ini kalau tekan kelas tu dia akan pergi dekat stream. Stream yang atas ni. Ini home lah, kira home. Kalau nak tambah assignment, tekan class work. Atas ni, class work. Kemudian saya akan create yang baru. Tekan create. So dekat sini ada banyak. So saya nak tunjukkan quiz assignment. So saya akan tekan quiz assignment. Okay, so dia akan muncul macam ni. Title bagi instruction. Okay, so saya akan buat satu-satu. Title sebagai contoh pop quiz. Pop quiz. Instruction dia optional. Nak tulis okay, tak nak tulis pun tak apa. Tapi better tulis lah. Okay, jawab semua soalan. Okay, so dekat bawah ni, kalau tekan quiz assignment ni, dia akan automatic keluar blank quiz. Yang ini Google Form lah. Sama ada pilihan, sama ada nak tambah dekat, kalau ada save dekat Google Drive, link, file ataupun YouTube lah. So ataupun create. Create ni ada banyak. Ada docs, ada slides, ada sheets, ada drawing, ada forms. So saya nak tunjukkan forms. Okay. So kalau dah ada kat sini, kat bawah ni dia dah keluar sendiri blank quiz. So tekan je lah dekat sini. Mudah je lah. Okay, so tekan kat sini. Dia akan terus buka dekat Google Form. So Google Form ni dia akan simpan dekat Google Drive tau. Tengok ni ada blank quiz kan. So saya akan ubah tajuk kat atas ni. Nampak je kat atas tu saya akan ubah tajuk pop quiz. Pop quiz umum sebagai contoh. Okay. So ini ada move to folder. So nak simpan kat mana boleh, dan boleh pilih nak simpan kat mana folder. Okay, so ini biasanya dia akan automatic save dekat Google Drive. So saya akan buka jap Google Drive. So buka Google Drive. Ini Drive. So nampak kat sini quick access ni. Nampak ya ada quick access ni, dia akan muncul kat sini lah pop quiz yang ni, pop quiz umum ni. Kalau macam tak pasti benda ni simpan kat mana, dia pergi kat mana, so tekan dekat dia akan biasanya simpan dekat folder Classroom. Sebab kita tadi buat Google, kita buka dekat kelas. Okay, so kat kelas Classroom ni saya ada tutorial ya, yang ni tutor. So dekat tutorial ni ada pop quiz umum. Okay, yang ni. Okay, so dia ikut kelas tau. Dia simpan file tu mengikut kelas. Okay, so saya balik semula dekat pop quiz ni tadi. So cara nak create dia dekat sini sebagai contoh. Ini boleh ubahlah contoh quiz umum. Okay, nak letak description pun boleh. Okay, kemudian dekat bawah ni. Kat bawah ni boleh first soalan. Tulis soalan apa. Sebagai contoh saya akan buat soalan berapa jumlah negara di dunia.
Okay, so nak bagi pilihan jawapan dia multiple choice. Kat sini multiple choice. So boleh pilih lah sama ada nak short answer, paragraph ada multiple choice, ada checkbox, drop down, file upload, linear scale, multiple choice, straight box grids, date dengan time. Okay. Kemudian contoh, sebagai contoh saya buat jawapan dia multiple choice. Sebagai contoh 195. Okay. Kemudian tekan lagi, yang ni ada add option. Contoh lagi apa? 400. Add option lagi, contoh 500. Ini contoh. Okay, contoh saja. Kemudian dekat bawah ni ada answer key. So ini cikgu boleh setkan lah jawapan dia berapa. Bagi contoh, tekan answer key ni. Jawapan dia berapa? Ini, bukan. Sorry. Yang ni. Okay. Yang ni. So dekat sini boleh set jawapan, kemudian boleh set point, nak bagi points berapa, markah berapa untuk soalan yang ni. Sebagai contoh saya letak 1. Okay. Lepas tu, and then dekat bawah ni ada add answer feedback. Bagi inilah letak feedback lah. Contoh kalau student tu jawab salah, cakap tak mengapa. Tak mengapa, cuba lagi. Sebagai contoh ya. Bagi contoh. Lepas tu kalau jawab soalan, jawapan yang betul, correct answer, belah sini, tulislah tahniah. Ikut suka hati. Tulis macam mana, saya pun tak pasti. Okay. So ini sebagai contoh je lah. Kemudian tekan save. Okay. Kalau feedback tu, kalau student jawab betul, dia akan keluar tahniah. Kalau jawab salah, dia akan tulis tak mengapa, cuba lagi. Kalau tak nak benda ni pun tak apa. So ikut pilihan masing-masing. Okay, done. Tekan done. Bawah ni ada done. Okay, dan kat bawah ni ada duplicate, ada delete, ada required. So macam nak student jawab semua soalan, tekan required lah. So tak nak student kena jawab soalan lah. Tak boleh skip soalan kalau letak required ni. Kalau tengok dekat sini 3 dot ni, kalau perasan dia ada description, ada go to section based on answer dengan shuffle option order. So yang ni nantilah saya explain lagi. Nanti jadi panjang pula. So saya nak tunjukkan yang basic punya lah. Okay. And then kalau macam nak buat soalan yang lebih kurang sama, multiple choice, tekan duplicate je lah. Duplicate, dia akan keluar benda yang sama, cuma edit je lah kat atas ni. Contoh soalan ni saya nak ubah. Apakah aktiviti yang bermanfaat untuk student, untuk pelajar ketika musim PKP. Okay, so sebagai contoh saya akan tukar jawapan dia. Sebagai contoh TikTok. Yang ketiga, tonton Doraemon. Contoh, ni contoh ya, contoh. Yang ketiga, belajar online di rumah. Okay, so ini contoh je. And then nak answer key, boleh pilih nak yang mana. Sebagai contoh yang ni lah. Kalau nak letak 2 jawapan yang betul, boleh tick 2. Ataupun nak 1 yang betul, tick 1. Okay. Lepas tu done, tekan done. Okay, sebelum tu saya nak kongsikan sikit yang multiple choice ni. Soalan ni dia ada muncul dekat sini tau, ada boleh add image. So ini boleh add image. Contoh dekat sini pun boleh add image juga. So sebagai contoh saya letak gambar dekat sini. Okay, so ini untuk multiple choice. Saya tekan kat sini. So boleh masukkan gambar sama ada upload daripada komputer ataupun kamera, URL. Lepas tu ada photos, boleh Google Drive ataupun Google Image. Okay, so saya akan tunjukkan upload daripada file. So saya akan tekan browse. Kemudian saya akan pilih gambar yang saya dah simpan. Okay, ini sebagai contoh. Alamak, ini format web. Kejap ya. Okay, so saya akan tekan balik browse ni. Okay, so saya akan ambil gambar. So tengok dekat sini kan, saya ada gambar ni. Dia punya format dia kena format PNG ataupun format JPEG lah. So ini ada format PNG. So saya akan ambil yang ni. Tekan open. Dia akan upload. Okay, so dia akan muncul macam ni lah. Okay. And then saya akan tambah lagi yang lain. Add image. Tekan browse. Lepas tu pilih gambar. Kemudian tekan open. Okay, and then next. Buat benda yang sama. Kalau nak letakkan gambar,
Okay, so ini untuk multiple choice yang ada gambar. So nak tengok dia punya rupa dia macam mana dia muncul, senang je. Nampak ke atas ni ada preview. Okay, so tekan preview ni boleh tengoklah contoh macam mana rupa yang akan muncul. Tekan preview. Okay, so ini sampel lah. Dia akan muncul macam ni. Tengok ya. Ini soalan satu, ini soalan yang kedua tadi. Okay, so pangkah kejap. Saya nak tunjukkan lagi. Okay, so dekat sini, dekat bahagian tepi ni dia ada benda yang sama ada boleh tambah soalan. Lepas tu ini import question. Ini masukkan tajuk ataupun description sekiranya nak buat soalan tajuk yang berlainan. Okay, and then yang ini boleh tambah gambar. Yang ini tambah video. Yang ini add section. Kiranya break lah. Break section. Okay, so ini sebagai contoh nak tambah question. Okay, boleh pilih lagi sama ada nak buat short answer. Kalau macam tak pasti dia punya rupa dia macam mana, korang boleh test dululah. Contoh macam test. So dekat sini dia akan muncul short answer. Answer key sama ada kalau short answer ni dia boleh pilih lah mark all other answer as incorrect ataupun yang ni ikutlah sama ada nak check dulu sebelum tick. Kalau yang jenis macam soalan macam kena paragraf ni mungkin kena review dulu oleh cikgu lah sebelum tanda right. Okay, so ini ada short answer. Nak tengok dia punya rupa dia, tekan preview. Macam mana rupa dia, nampak? So ni macam ni short answer test. So bagi jawapan lah kat sini. Okay, so yang lain ni cikgu-cikgu semua ataupun instruktor boleh explore dulu setiap benda ni. Ada banyak, ada checkbox, kemudian ada drop down. Okay, lepas tu ada linear scale. Nak pastikan dia punya rupa dia macam mana, tekan dekat preview. Tekan preview, boleh tengoklah rupa dia macam mana dia muncul dia punya interface design dia macam mana. Okay, kemudian kalau nak delete macam nak buat dua soalan je, contoh okay, contoh nak buat dua soalan je, nak delete yang tertambah ni. Okay, nak delete tekan ada tong sampah dekat sini, ada delete. Okay, tekan delete. Okay, so ini ada dua soalan je lah sebagai contoh. Ini cara untuk create question ataupun create quiz lah, quiz question. So dekat sini, and then next, kalau tengok dekat bahagian atas ni, nampak tak ada setting. So tekan setting. Dekat atas ni ada general. First sama ada nak collect email address. Maksudnya nak collect email address ni macam student kena masukkan email address depa. Okay, so sebagai contoh tekan save. Dekat atas ni dia akan muncul email address. Nampak ya? Kat atas ni. So student wajib jawab lah, wajib masukkan email address lah untuk di collect. Okay, and then balik semula kepada setting. Tekan setting. Lepas tu dekat sini ada require sign in, limit to one response. Maksud dia seorang je boleh jawab sekali je. Macam tu lah lebih kurang. Lepas tu dekat sini respondent, kiranya yang menjawab tu boleh edit after submit ataupun see summary lah. So boleh pilih lah ikut kesesuaian. Okay, and then presentation sama ada show progress bar ataupun nak shuffle question order. So yang ini macam soalan tu akan berterabur lah. Kiranya tak ikut susunan lah kalau nak buat shuffle question order. Okay, ini show progress bar. Show progress bar ni dia macam contoh saya tekan dekat preview. Contoh. Nampak tak dekat bawah ni dia ada show progress bar. Kiranya satu page 1 of 1. Nampak ya? Itu progress bar lah. Okay. And then pergi balik dekat setting. Nak tengok dia punya ni. Setting dia. Presentation. Okay. So ikutlah sama ada nak shuffle question ataupun show progress bar ataupun letak confirmation message. Okay. Ini your response has been recorded. So ini sebagai contoh lah. Response has been recorded. Okay, then untuk yang ketiga ni quiz. Quiz ni dia ada sini boleh enablekan make this a quiz. Maksud dia assign points values to questions and allow
marking. Okay, yang ke bawah ni ada quiz option, sama ada nak release mark, kiranya macam nak terus dapat markah lah untuk setiap submission ataupun later after manual review. Okay, so ini untuk check secara manual lah. Okay, so ikut kesesuaian. Ini responden can see, maksud dia boleh student boleh tengok soalan yang miss question. Maksud dia kat sini kalau baca dekat tanda soal ni, dia akan bagi tahu identify which question has been answered incorrectly. So student dapat tengok lah mana question yang diorang miss. Lepas tu ini correct answer dan juga ni points values, total markah mereka lah. Okay, dah rasa okay semua ni, tekan save lah. Bawah ni ada save, tekan save. Ini nak create quiz basic je yang saya tunjuk. Okay, so dekat sini ada respon, boleh tengok kat sini respon, sama ada nak set team respon. Yang ini create spreadsheet lah, kiranya setiap soalan tu akan keluar lah spreadsheet dia. Okay, so ini ni selepas student jawab lah. Okay, nak tengok benda ni, nak tengok respons ni selepas student jawab soalan. Okay, so and then lagi nak contoh kalau nak hias quiz form ni, okay, boleh tekan dekat bahagian ni customize theme. Okay, tekan customize theme, mungkin nak hias-hias sikit. So dekat sini ada choose an image. Ini dekat header lah. So sebagai contoh saya tunjukkan, saya tekan choose an image. Okay, kat sini ada theme, banyak theme. So boleh pilih lah ikut kesesuaian. So ini theme yang disediakan, kemudian boleh upload gambar sendiri. So saya akan upload gambar sendirilah. Browse gambar. Sebagai contoh, saya ambil satu gambar ni dan kemudian saya tekan open. Dia ikut size lah. Okay, dia akan upload dan dekat sini kena adjust size mengikut header lah. Header untuk form quiz ni. Okay, dah rasa okay, tekan done. Okay, dia keluar macam ni. And then theme color, sama ada nak color, boleh tukar color. Color theme ni nampaknya dekat bahagian ni atas ni dia akan keluar color dia lah. Ataupun nak pilih color lain, tekan tambah, dia akan keluar color macam ni. Nampak ya? Kemudian dia ada font style, ada basic je, ada basic, decorative, formal, limited sangat yang dekat sini. Sebab saya gunakan basic account, saya tak pasti, tapi dia memang sikit je lah form dekat sini. Okay? Okay. So untuk setiap kali kita edit, dia akan secara automatik akan save sendirilah. Nampak tak dekat sini, every change that you make is automatically save in drive. So setiap kali kita ubah, dia akan save sendirilah. Kalau macam tertutup, terpangkah ke, dia terpangkah benda ni kan, terpangkah, dia tak hilang, dia akan save sendiri. Okay, so saya buka balik dekat sini. So ini yang latest saya edit tadi. So masih ada lagi, tak hilang. Okay, so sekejap ya. Okay, so next dekat sini dia blank quiz ni sebab dia tak keluar tak update, tapi dia memang dah save dah. Sekejap saya refresh, nak bagi senang lah nampak supaya tak ada rasa risau lah. Tekan refresh sebab saya dah edit. Okay, tengok dia masuk dekat draft. So tekan balik pop quiz ni. Okay, edit assignment dekat sini. Nampak je? Tekan edit assignment. So tajuk dia Google Forms ni tajuk dia masih ni lah, tak berubah, quiz umum, sama je. And then sebelah kanan ni, okay, ini kelas, untuk kelas mana. So saya buat kelas tutor tadi. Okay, kemudian all student, saya ada seorang je student. Ini untuk test sahaja. Okay, so all student, kemudian points nak berapa. So tadi saya letak 2 je kan soalan. Okay, saya tekan 2. Kemudian due date, boleh tekan due date, hantar sebelum bila. Okay, time optional, ni masa lah. Okay, kemudian topik, sama ada nak create topik ataupun biar je lah topik ni. Okay, sebagai contoh saya buat umum. Kemudian rubrik ni dia ada create rubrik, reuse rubrik, import from sheet. So yang ini saya akan tunjukkan video yang lain sebab mungkin akan jadi panjang lah video ni. Okay, so ini saya nak tunjukkan yang basic sahaja. Okay, and then bila dah settle dah semua, dah create Google Form semua melalui Google Classroom. Okay, so and then last tekan ni lah assign.
tekan assign. Kemudian student will see the assignment in their streams immediately lah. Okay, so tekan assign. So, ini je cara dia untuk create quiz melalui Google Classroom. So, nanti next video saya akan tunjukkan lah macam mana rupanya untuk bila student dah dapat assignment ni, macam mana rupa dia. Okay, so ini saya tunjukkan untuk bahagian cikgu lah. So, saya tekan balik dekat stream ni. Okay, so dekat belah kiri ni, nampak je? Dekat belah kiri ni ada upcoming. Due tomorrow, esok. Bukan. Ini tadi saya buat sample je Bukan quiz ni. Yang ni, due pop quiz ni. Pop quiz. Tadi kan saya buat contoh pop quiz kan. Yang ni kan pop quiz. Okay, tekan back. So dekat sini pop quiz due dia hari Wednesday, masa 23.59 lah. Okay, yang ini. So boleh tengok lah dia punya assignment apa yang muncul, boleh tengok dekat sini lah. So ini je saya tunjukkan untuk video kali ni mengenai Google Classroom, cara untuk create quiz. Mungkin panjang sikit video ni sebab saya nak tunjukkan satu persatu supaya mudah difahami lah. So kalau ada apa-apa soalan boleh komen di ruangan komen. Okay, kalau saya boleh jawab, saya akan cuba jawab. Okay, so ini saja daripada saya. Terima kasih.